Sungguh pun kita tahu bahawa kita tak dapat bersemuka dengan pengundi-pengundi, tapi kita boleh dapat sedikit maklum balas tentang apa yang mereka pentingkan. Mereka pentingkan bukan orang yang pandai cakap atau mainkan sentimen perkauman dan ekstremisme. Yang rakyat pentingkan ialah macam mana kita boleh ada dasar yang membolehkan mereka hidup lebih baik daripada dulu-dulu. Sekiranya kerajaan tidak boleh menumpukan perhatian untuk dasar utama ini, matlamat ini, pastikan rakyat boleh hidup lebih baik sekarang ataupun masa depan daripada dulu dan sekarang. Sekiranya kerajaan yang akan datang lebih menumpukan perhatian untuk lawan antara satu sama lain, macam mana rakyat boleh hidup lebih senang. So itulah sesuatu yang saya percaya rakyat akan tentukan hari esok. Iaitu pilihlah sebuah kerajaan yang boleh bersatu padu, bukan lawan antara satu sama lain. Pilihlah seorang ketua menteri yang disokong oleh semua, bukan tiap-tiap hari akan lihat ke belakang siapa akan tumbangkan sama dia. Dan akhirnya seorang ketua menteri yang boleh jaga semua rakyat, tanpa kira kaum, tanpa kira agama, tanpa kira latar belakang. Kita tak mahu dipecah belakang oleh isu-isu ekstremisme dan perkauman. Mengapa apabila kami bantu orang Islam, kami akan dituduh sebagai anti bukan Islam di kalangan bukan Islam? Atau sebaliknya, kalau kita bantu bukan Islam, kita pula akan dituduh anti-Islam. Sama juga kalau kita bantu Melayu, kita akan dituduh oleh pihak lawan, oh, anda anti bukan Melayu. Atau bila bantu anti bukan Melayu, dituduh pula sebagai anti Melayu. Ini tidak akan membantu kita bersatu padu. Dan kita harus bersatu padu. Bukan sahaja untuk lawan COVID-19. Bukan sahaja untuk lawan kemelisitan ekonomi. Tapi untuk pastikan ada dasar-dasar yang dan pastikan anak-anak kita hidup lebih baik. Kita baca surat khabar baru-baru ini. Sebuah negara di Timur Tengah membuat pelaburan sebanyak 137 bilion ringgit ke Indonesia. Dan ini bukan $10 untuk Indonesia juga. Mengapa tidaknya ke Malaysia? Dan semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita ada bincang untuk satu pelaburan besar dengan masa itu Ketua Menteri, di mana ada sebuah syarikat antarabangsa digital akan melabur di Melaka. Kita tak tahu apa sudah jadi dengan pelaburan itu. Ataupun projek-projek pembangunan yang kita buat untuk atasi masalah infrastruktur dan pembangunan asas di Melaka. Itu yang rakyat mahu diberikan perhatian. Nah, sekiranya mereka lebih berminat untuk lawan antara satu sama lain, ataupun mendapat projek bukan untuk rakyat, tapi untuk diri sendiri, saya rasa lebih baik rakyat pilih sama Pakatan Harapan. Apa gunanya kita ada projek tambakan laut bila rakyat tak dapat apa-apa? Atau jual pasir, akhirnya apa akan jadi untuk anak-anak kita kemudian? Hanya Pakatan Harapan dapat pastikan kepentingan dan juga hak rakyat dapat dibela. Saya harap besok rakyat Melaka boleh bersatu kembali dengan Pakatan Harapan. Hanyalah kita ada harapan bahawa bukan sahaja anak-anak kita akan hidup lebih baik, tapi kita boleh hidup secara bermaruah. Kita boleh pastikan sumber semula jadi akan terus kekal dimiliki oleh rakyat Melaka. Jangan-jangan kalau kita ada kerajaan baik daripada BN ataupun PN yang lawan antara satu sama lain, jangan-jangan kita akan hilang segala-galanya. Ingat, undi anda adalah amat berkuasa. Oleh kerana ada pilihan raya negeri besok, kita boleh lihat bahawa satu dasar yang telah diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan telah pun ditidakkan. Apakah dasar itu? Iaitu untuk memberi hartanah bernilai 100 juta ringgit kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini dibantah oleh semua rakyat
bukan saja di Melaka tapi di Malaysia. Kerana dianggap bahawa salah untuk berikan hartanah 100 juta ringgit kepada seorang yang telah pun dihukum bersalah kerana rasuah. Mana ini boleh berlaku? Kalau untuk pegawai kerajaan biasa, sudah lama, semua sudah hilang. Semua ilaun, semua manfaat, semua keistimewaan sudah habis. Tapi nampaknya semua pun dihukum bersalah. Boleh dapat hartanah melebihi 100 juta ringgit. Ini sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Dan oleh kerana ada pemilihan besok, mantan Perdana Menteri menyatakan dia akan tarik balik permohonannya untuk hartanah 100 juta ringgit. Semua pun telah diluluskan oleh kabinet. Dia tarik balik kerana tak mau mempengaruhi pilihan raya negeri besok. Adakah ini bermakna selepas pembuangan undi besok, beliau akan pohon semula dan akan diluluskan lagi? Itulah sebabnya kita kena sokong Pakatan Harapan supaya bagi isyarat yang jelas kepada kerajaan PN atau BN, jangan main-main dengan rakyat. Kita mahu kerajaan jaga sama rakyat, bukan jaga kroni atau jaga diri sendiri. Pastikan esok Pakatan Harapan memerintah semula supaya rakyat berkuasa semula. Pergilah awal-awal. Pergilah awal-awal. Jangan kerana mereka syorkan, oh, untuk warga emas pagi, untuk orang muda petang. Kita kena pergi dalam 2 masa. Pergi secara bersama. Tak kira pagi atau saja. Jangan ingat hanya boleh pergi pagi atau hanya boleh pergi petang. Tidak. Anda boleh pergi bila-bila masa dan SPR tidak berhak untuk menghalang sesiapa untuk undi di antara pukul 8 hingga 5 petang. So, gunakan kuasa anda untuk membuang undi supaya anda dapat pastikan ada sebuah kerajaan yang akan jaga sama anda, bukan tipu dan rompak sama anda. Pastikan Pakatan Harapan, berikan harapan bukan sahaja di Melaka tapi di seluruh Malaysia. Pastikan kita mula sekali lagi dari Melaka. Terima kasih kepada semua.